Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim. La ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita panjatkan syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala pada malam Sabtu, malam Ahad, kita dapat berjumpa dalam satu majlis ilmu. Jadi alhamdulillah kami raikan. Terlebih dahulu kami share screen. Okay, kita dapat dengar, kita raikan siapa yang hadir. Saudari Aida yang baru saja join, tepat pada masanya 8.30. Okay, walaupun kita iklankan 8 suku, tapi kita memang kami bercadang untuk mula pada 8.30 insyaAllah. Jadi kita raikan Aida. Aida di Piasa. Sekejap. Aida kat Piasa. Kairunisa di Piasa. Aida di kawasan sini, boleh kami tanya? Puan Aida? Saudari Aida? Okey, saudari Aida belum dapat buka mikrofon. Okey, Tuan Jeffrey kita di Lutong, Kak Norain, area Senadin tak? Tudan ke Senadin? Tudan. Kak Norain. Permai Jaya, Rorong Masjid Arayan. Oh, Masjid Arayan. Okey, kami ingat Masjid Arayan. Aida di mana tadi? Aida macam buka mic tadi sekejap. Mesti ya. Okey, Aida belum buka. Alhamdulillah kami belum lagi ada lama ya. Okey, insyaAllah kelak kita berkenalan. Tuan Adam kita di Kampung Riam. Mungkin juga di Tudan. Ada rumah nenek ya. Okey. Kami di kawasan Senadin. Kawasan Kilang Senadin. Okey, kawasan Kilang sambil bekerja lah. Cepat kerja. Tok, pakai basikal tok. Allah. Sambil-sambil. Baik-baiklah Mbak Basikal. Okey. Baik, insyaAllah. Alhamdulillah. Sempat untuk majlis ilmu. Baik-baik pegang basikal lah sambil tangan macam ya. Saya dari Tudan. Pegang handphone. Okey. Siapa kelakar dek? Ada seorang lagi kelakar dek? InsyaAllah. Siapa tadi? Kita nak raikan dulu siapa yang hadir. Kita kenal je lah supaya kita tahu siapa kasangan Kak Fikah kita di Piasa Utara. Okey, alhamdulillah. Kak Nurul Nur Hafizalia, kami masih ingat juga. Kawasan sini ya, Kak Nurul? Kami Tudan dekat Tudan. Okey, Tudan. Banyak kita sebelah. Okey, subhanallah. Izara di sini? Aisyah Izara? Kami dekat Tes 7, Desa Senadin. Oh, Desa Senadin. Oh, semua sebelah tu je lah. Semua sebelah utara. Saya ada orang sebelah Bakam, saya ada orang sebelah Merayu dah. Buat dekat-dekat situ juga. Mengikutkan kita Adam sebelah airport lah. Mengikut kita sebelah airport lah. Okay, subhanallah. Tapi saya faham di mana saja kita berada, alhamdulillah dengan berkat teknologi yang kita ada. Itu berkat keamanan juga. Tanpa keamanan yang kita rasai kat Malaysia tu, kita ada internet yang baik kan. Kalau kat negara yang lain mungkin wallahualam internetnya mungkin lebih uzur lagi ya, tidak membolehkan untuk online live macam tu lah. Jadi kalau ikut kebiasaan memang kita adakan kelas bersemuka, datang untuk berjumpa untuk belajar. Jadi alhamdulillah pertama dan selamanya kita mulakan majlis ilmu kita dengan umum kitab. Jadi untuk malam tu kami nak persilakan siapa yang benar. Aida tadi belum buka lagi mikrofon. Aida masih bersama. Alhamdulillah juga. Ataupun kami belum dapat kenal lagi ya. Atau nak jadi pendengar setia, insyaAllah. Okey, boleh berkenalan insyaAllah tak ada masalah. Macam ni kami persilakan. Tuan Adam boleh? Tuan Adam. Belum kita dapat buka mikrofon lah. Baca Fatihah, insyaAllah. Adam? Tiba-tiba naik basikal lah. Okey, kalau Tuan Adam si dapat kita okey boleh ya. Alright, teruskan Al-Fatihah insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah. Subhanallah. Okey, hafalan tentang Fatihah dah dikuasai. Cuma dari segi sebutan, dari segi bacaan panjang pendek, bunyi huruf tu tadi. Yang penting kita belajar mengaji ya. Tapi insyaAllah ia boleh diperbaiki dari semasa ke semasa dan pastinya dengan latihan
bacaan kita bertambah baik insya-Allah. Jadi seterusnya kita mohon daripada Allah agar permudahkan untuk beri kita kefahaman, dan mungkin daripada yang belajar atau yang lebih penting adalah mendatangkan keimanan kita. Sebab sebagai manusia, kita tak seorang manusia kan, nama pun Nasia. Nasia dalam bahasa Arab maksudnya lupa. Lupa. Manusia orang yang lupa. Jadi kita tu bila lupa kedudukan kita, lupa tanggungjawab kita, lupa hakikat dunia tu tadi. Jadi kepada siapa kita kembali dan sebagainya. Ada iman tu akan turun naik. Alhamdulillah. Sis Nur Hasmida kita dah join bersama. Okay, sempat join, alhamdulillah. Boleh kita tanyakan tadi kita dah tanya yang lain-lain kat sini. Hasmida dapat buka mic sekejap nak tanya kawasan sini kita tak live dari sini, dari rumah di kawasan sini di Miri. Marudi. Oh, Marudi. Okey, Marudi. Oh, tu wakil Marudi kita. Alhamdulillah. Okey, daripada yang lain tadi semua kawasan utara, Permai, Tudan, Senadin. Gitu ada seorang yang jauh daripada Marudi. Alhamdulillah. Marudi line okey ke hilang datang? Okey kan line, suara kami jelas? Si berapa jelas? Nampak gaya suara kita yang terputus-putus. Hello? Boleh Okey, harapan kita ialah kekal sampai hujung. Kalau line si bagus, coba carilah, sebab kadang-kadang dalam kawasan rumah tu ada tempat kawasan lain yang kuat. Jangan kita fikir sama je untuk semua segi-segi rumah jadi kadang-kadang dengan struktur bangunan je pun boleh menghalang gelombang tu daripada sampai ke handphone kita. Jadi kena carilah spot yang bagus lainnya. Alhamdulillah. Apapun kita banyakkan syukur kepada Allah SWT kerana kita ada majlis ilmu. Majlis ilmu yang bukannya sekadar dengar rakaman saja atau just sit live lah, just jadi penonton aja. Tapi kita boleh berinteraksi. Dia guna Telegram tu, Zoom kah, Google Meet kah, kita boleh tanyakan soalan kalau muskil dan sebagainya, insya-Allah. Jadi supaya kita berkenal-kenalan, supaya kita harapan kita bukan hubungan kita tu bukannya sekadar guru dan murid saja atau guru dengan pelajarnya saja, tapi sebagai saudara se-Islam. Kita saudara yang Islam saling ingat mengingati. Pastinya kita akan dapat belajar daripada satu sama lain, daripada soalan yang ditanyakan pun Brosyah sendiri akan belajar juga daripada soalan-soalan yang ditanyakan, insya-Allah. Jadi jangan segan untuk bertanya, sebab kalau bertanya tu memastikan kita sentiasa berada dalam siratal mustaqim, dalam jalan yang lurus. Jadi bila kita bertanya, bukannya kita sekadar mohon kepada Allah, mohon Allah tunjukkanlah aku jalan yang lurus, jalan yang benar. Lurus maksud jalan yang benar, jalan yang sebenar, yang sepatutnya cara hidup kita yang sebenar. Tapi kita tak pernah tanya soalan, kita tak pernah tanya tentang kemusykilan kita yang ada. Jadi kena tanyalah sama ada kefahaman kita betul dan sebagainya. Sebab pastinya kalau kita sekadar membaca, tiap-tiap orang ada kefahaman yang berbeza. Tiap orang ada kefahaman yang berbeza. Jadi hari ini kita nak belajar tentang zakat. Jadi subhanallah, antara ciri-ciri orang bertakwa, Allah sebut dalam surah Al-Baqarah, surah yang kedua yang paling panjang dalam Al-Quran. Kalau ditanyakan kepada kita, apa surah yang paling panjang dalam Al-Quran? Selepas surah Al-Fatihah, surah yang kedua itu surah Al-Baqarah. Sepanjang 286 ayat. 286 ayat. Kalau Fatihah 7 ayat, kita baca Fatihah jangan tak tahu pula 7 ayat yang diulang-ulang, sab'ul masani. Bahasa Arab ni sab'ul masani maksudnya 7 ayat yang diulang-ulang. Masani kalau Al-Baqarah 286. Jadi dalam awal ayat surah Al-Baqarah, Allah cerita kepada kita sebagai Muslim kita taat kepada segala perintah yang Allah tentukan kepada kita, dan kita jauh, kita cegah diri kita daripada melakukan apa yang Allah larang atau apa yang berdosa tadi kan. Jadi kita ni dua benda saja yang kita kena lakukan selain daripada taat lah. Selain pada taat kepada Allah, taat kepada Allah, taat kepada Nabi. Jangan menduakan Allah kan, jangan menduakan Allah, jangan menduakan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi beriman pada Allah dan rasul-rasulnya.
yang dihantar, yang nabi-nabi yang dihantar. Jadi selain pada beriman pada Allah, kita ikut apa yang diperintah, tinggalkan apa yang dilarang. Dua ciri ni adalah ciri orang yang bertakwa tadi. Dua ciri orang kita ikut apa segala yang diperintah, apa yang jadi apa yang diperintahkan. Soalannya apa yang diperintahkan. Jadi bila Allah cerita dalam surah Al-Baqarah, sebab tu kita kena ada Al-Quran sentiasa bersama kita. Sebab kalau kita nak ada hubungan dengan Allah selain daripada sembahyang, sembahyang sendiri adalah jambatan kita dengan Allah SWT. Sebab tu jangan tinggalkan solat. Solat jangan tinggal. Itu hubungan kita dengan Allah SWT. Selain daripada segala ibadah, sebenarnya segala perbuatan yang kita lakukan adalah ibadah kalau kita niat kerana Allah. Kita baca bismillah, buka kipas angin. Alhamdulillah, buka kipas angin, niat kerana Allah. Kita nak belajar, niat kerana Allah. Kita nak makan, niat kerana Allah. Kita nak mandi, niat kerana Allah. Cuma jangan niat yang macam buang air pun niat kerana Allah Ta'ala. Itu tak payah. Yang macam tu, kita tu memang keperluan naluri manusia. Ada keperluan untuk ni tadi kan. Jadi tak payah nak berniat kerana Allah. Jadi apa-apa yang kita lakukan untuk kebaikan kita tadi, kita niatkan kerana Allah, itu akan jadi satu ibadah. Tapi solat tu sendiri adalah masa khusus kita dengan Allah. Bayangkan kita sebagai manusia kan, kalau kita nak jumpa YB Miri ni siapa yang kita kenal? Kalau berusaha kenal YB Lukanisman, atau semayang dekat Luak minggu lepas kan, semayang Jumaat minggu lepas dapat sejadah free daripada YB Lukanisman, subhanallah. Tapi belum tentu dapat jumpa orangnya, walaupun dia bagi sejadah, belum tentu dapat jumpa orang yang bagi sejadah kan. Jadi YB Lukanisman, kita kenal YB Ripin Ahmad, YB Lee Kim Shin, YB Datuk Bandar Miri? Albert Adam Ye. Okey, pandai lupa yang jumpa, yang bagi sponsor ni Adam Ye, pandai Albert Indah. Adam Ye, Berusaha pun kena buat temu janji nak jumpa dia kan lepas bulan 12 hari tu. Wakil dia Pasal Wazidah dah datang. Wazidah kita ingat sebab kita jumpa. Mak dia pun mu'alaf, kita pun tak follow up lagi, tak tanya lagi mak dia dah belajar ke belum dan sebagainya. Tapi itulah, ada pemimpin-pemimpin yang kat Miri ni bukan senang kita nak jumpa. Tapi bayangkan siapa yang lebih tinggi daripada pemimpin-pemimpin. Kalau kita kata YB Miri kan, kalau kita kata ketua menteri lagi lah susah nak jumpa. Kalau nak jumpa Agong lagi lah susah nak jumpa. Kalau nak jumpa Presiden Amerika, siapa Presiden Amerika sekarang ni? Lepas ni pandai lupa. Joe Biden. Joe Biden. Ganti siapa sebelum tu? Kenal kami bila nak kelakar. Yes, ganti Trump. Jadi Donald Trump, subhanallah. Okay. Donald Trump, Joe Biden. Jadi walaupun wajib kita nak ingat nama-nama si Datuk, tapi ya pengetahuan am. Kenapa kami boleh lupa? Jadi terlalu kepak gotong royong hari tu, daripada pagi sampai petang. Kita gotong royong kemas kelas anak untuk sekolah di Alamin. Jadi alhamdulillah belum selesai bersambung hari Isnin kelak insya-Allah. Jadi apapun just nak padah dengan kita, bukan senang nak jumpa pemimpin, nak pemimpin-pemimpin yang ada dekat dunia. Tapi Allah Subhanahu Taala yang memimpin, yang raja segala raja, Malikul Malik, Malikul Malik hanya tadi Malikul Malik maksudnya raja segala raja. Kita sebut Malik Yaumiddin dalam Al-Quran. Raja pada hari pembalasan. Dan bukan dia sebelum ayat lagi. Rabbil Alamin. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Alhamdulillah segala puji bagi Allah. Allah bagi Tuhan sekalian alam. Sekalian alam. Pemilik sekalian alam. Yang memiliki segalanya. Jadi Allah bagi peluang kat kita 5 kali sehari untuk jumpa dengannya. Bayangkan Allah dah set dah. Okey, boleh kita jumpa dengan kami. Macam YB lah. Boleh kita jumpa dah. Tapi kita datang. Macam ni YB tadi dah jumpa. YB kita bertunggu dengan kita. Jadi betul lah. Sepatutnya kita jaga hubungan kita Allah. Bila datang waktu untuk solat, usahakan untuk solat seawal-awal yang semungkin lah. Seawal-awal waktu. Jadi alhamdulillah. Dan kedua, macam ni nak jaga hubungan Allah? Keduanya dengan Al-Quran yang kita ceritakan tadi. Jadi hari tu tanya diri masing-masing. Dah buka Al-Quran belum? Dah dapat terjemahan Al-Quran. Kalau belum ada terjemahan Al-Quran, pocket size,
yang dapat dibawa ke mana-mana, yang senang dibaca, bergantung dengan telefon. Jadi kita boleh, yang lain perasaannya. Kita buka telefon tu, kita akan anytime kita boleh tutup apps ya, dan pola kerja lain lah sih jadi baca habiskan. Tapi kalau kita pegang mushaf tu, mushaf Al-Quran, terjemahan ke apa semua, kita akan berusaha, aku nak baca satu muka surat, habislah satu muka surat kan. Atau kita nak baca satu ayat, kita akan bacalah satu ayat, kita akan cuba renungkan dan sebagainya. Jadi perasaannya pasti berbeza, Jadi tak kira lah nak guna telefon ke, guna apa nama dia, guna mushaf ke, guna mushaf Al-Quran. Mushaf tu maksudnya buku, guna buku Al-Quran ke, Al-Quran terjemahan tadi kan. Baca, kalau si pandai baca Al-Quran lagi, bacalah terjemahannya. Jadi maksudnya jadi kita ada hubungan. Sebab kalau kita nak tahu apa yang Allah perintahkan, mestilah kita kena baca kan. Jadi tuntutan yang lebih besar selain daripada mampu untuk membaca Al-Quran adalah memahami atau mendapat mesej sebab bagi kita ada masa kat dunia tau. Kalau Allah nak tanya, kenapa aku dah turunkan Al-Quran selengkap-lengkapnya kan, 6,200 ayat. Novel yang panjang boleh kita baca kan, tapi kena Al-Quran tu dapat baca daripada awal sampai hujung apa yang Allah cuba sampaikan kepada kita. Dan seawal surah yang kedua, surah Al-Baqarah, maksudnya surah sapi betina atau lembu betina. Okay. Jadi disebutkan tu awal ayat Alif Lam Mim, hanya Allah saja yang tahu apa yang maksud huruf-huruf ni tadi tapi menunjukkan ni menunjukkan Al-Quran ni bukan daripada Nabi Muhammad. Kalau kita manusia, nak tak kita letak A, L dengan M, tapi tak tahu apa maksud, letak je A, L, M. Depan buku start letak A, L, M. Lepas tu jadi soalan, apa buat A, L, M ni kan? Huruf A, L, M, akronim tak apa. Jadi tak ada orang tahu kan. Jadi sebab Nabi Muhammad dia hanya utusan. Bagaimana ayat tu sampai kepada dia sampaikan kembali kepada kita. Jadi sebab tu tak dikurangkan Alif Lam Mim. Selain pada Alif Lam Mim, kita tengok dalam Qul Huwallahu Ahad, surah yang belakang-belakang, 3 surah terakhir. Kenapa nak sebut Qul? Katakanlah Qul. Kenapa tak sebut Allahu Ahad? Allah itu Maha Esa. Allah itu satu kan? Allah itu satu. Kenapa tak start ayat tu dengan Allah itu satu? Kenapa mesti letak depannya katakanlah Allah itu satu? Jadi subhanallah, katakanlah Allah itu satu. Sebab bagaimana Jibril sampaikan ayat itu kepada Nabi Muhammad pun sampai kepada sahabat-sahabatnya sebelum ditulis dan sebagainya. Sahabat-sahabatnya pun dalam keadaan bagaimana disampaikan. Jadi subhanallah, katakanlah Allah itu satu. Katakanlah tu pun tadi tak dibuang daripada ayat. Maksudnya jadi bukan kalau lah kita manusia, kita akan cantikkan ayat kan. Mana tak akan jadi ni antara bukti-bukti Al-Quran ni kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab logik akal kita kan. Logik akal kita, Allah bermain dengan logik akal kita, subhanallah. Jadi zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Jadi disebutkan sini buku Al-Quran ni adalah petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Orang bertakwa macam berusaha tadi, takwa, masjid at-taqwa, masjid dekat masjid paling besar kat Miri, Masjid Bagan Miri dekat belakang Permaisuri Mall kan, Masjid At-Taqwa, masjid orang yang bertakwa kan. Jadi Masjid At-Taqwa disebut ke sini Al-Quran. Al-Quran ni, Quran maksudnya bacaan Al-Quran ni, ayat-ayat Al-Quran ni, ayat Al-Quran ni adalah petunjuk, adalah panduan bagi orang yang bertakwa. Orang yang apa yang ni? Orang yang hendak bertakwa, orang yang disebutkan tadi petunjuk bagi orang bertakwa, orang yang nak ikut segala perintah, orang yang nak tinggalkan segala larangan. Ni orang-orang yang bertakwa. Jadi disebutkan lagi apa ciri-ciri orang bertakwa dalam ni? Orang yang beriman kepada perkara yang gaib. Gaib maksudnya. Jadi walaupun kita tak nampak Allah SWT, kita yakin Allah ada, pencipta tu ada. Pasti ada yang mengawal segala-galanya kan. Bagaimana ada kadang-kadang ada masanya miracle atau mujizat berlaku atau karamah, ada orang yang tadi ada karamah mujizat berlaku pada orang tertentu lah, bantuan daripada Allah. Padahal kita tengok contohnya tadi kemalangan teruk boleh selamat, atau contohnya doktor dia cakap ni anytime boleh bye-bye kan, boleh kembali ke rahmatullah, tapi dengan izin Allah baik. Jadi benda-benda yang ni kan kita yakin dengan adanya kuasa-kuasa yang lebih tinggi daripada kuasa alam tu sendiri, hukum alam tu sendiri kan, yang boleh mengubahnya. Kita kembali kepada pencipta dia. Jadi kita yakin kepada perkara-perkara yang gaib yang tak nampak. Malaikat, contoh disebutkan tentang malaikat, disebut tentang kitab-kitab, ayat-ayat yang diturunkan, disebut tentang
alam akhirat, syurga dan neraka. Kita yakin dan percaya bahawa ada syurga dan neraka. Dan kita yakin bahawa ada takdir Allah. Semua yang berlaku. Kita hadir malam ni. Bukannya kebetulan. Bukannya semua atas izin Allah SWT. Ada yang nak hadir tapi line tak bagus. Tapi kita tadi walaupun putus-putus masih dapat join secara online. Jadi subhanallah, ini semua benda yang dalam Islam kita yakin bahawa segalanya telah dituliskan. Telah ni kan. Sebab tu apa yang berlaku, kita apa yang kita terima, apa yang kita ada, kita terima dengan sabar, kita terima dengan syukur. Ada dua je. Sepatutnya ada dua je. Kita sebagai seorang Muslim, kita ada dua je perasaan bila kita apa-apa yang berlaku kat kita kan. Pertama kita sabar, kedua kita syukur. Jadi kita yakin pada perkara yang gaib. Okay. Kemudian kita mendirikan solat. Jadi orang yang bertakwa, Allah sendiri jelaskan apa ciri-ciri orang bertakwa. Pertama sekali beriman. Kedua sekali dia dirikan solat. Itu tadi Bro Syah sebutkan tadi kan. Dah semayang ke belum? Jadi kena semayang dulu. Semayang dulu. Dan kalau kita ada tinggalkan semayang, tu maksudnya hutang perjumpaan kita dengan Allah. Kenalah kita jumpa juga dengan Allah. Maksudnya qada kan kalau boleh. Tapi memang kalau orang-orang ulama lah berbahas, ada yang kata tak ada maknanya. Kalau kita ganti pun tak ada maknanya sebab kita dah macam ya Agong kata dah tak dia bagi peluang kedua kan untuk datang. Contohnya tadi. Tapi yang kedua tadi atas rasa bersalah kita, atas rasa kita mengharapkan belas kasihan Allah SWT, kita tunaikan juga solat tadi tapi dengan niat membalas hutang tadilah, tanggungjawab sendiri. Subhanallah, masing-masing siapa yang nak buat, siapa yang tak ni tadi dia just sekadar berdoa dan bertaubat dan sebagainya, jaga semayang daripada sekarang dan sampai akan datang, tu masing-masing lah. Tapi yang penting sekarang sekarang dan akan datang, tu yang penting sampai ke hujung nyawa kita, itu paling penting lah. Jadi ketiga, itu yang ketiga ni yang kita nak cerita malam ni. Yang ketiga, ciri-ciri orang bertakwa, membelanjakan sebahagian daripada rezeki yang kami berikan kepada mereka. Jadi bila kita belanjakan, kita ada rezeki yang Allah bagi kan, rezeki makan, rezeki kerja dan sebagainya, rezeki ada emas, ada ternakan, ada kebun, ada apa lagi itu aslinya tu je kan yang kena zakat tadi zakat ternakan, zakat hasil kebun, hasil ladang, zakat. Waalaikumsalam. Siapa ni? Kita nak tengok siapa yang baru online. Siapa tu? Nur Hidayah. Alhamdulillah. Nur Hidayah dah baru online ke? Baru masuk? Dah. Oh, dari tadi dah. Kita online dari sini tak? Online dari sini. Dari rumah Miri. Oh, Miri. Pasar Miri ke kita? Area pasar ke? Biasa. Oh, biasa. Okey. Wakil biasa kita yang lain? Sudah. Oh, Kak Zani. Alhamdulillah. Kak Zani area airport nak? Kak Zani area airport. Okey. Ada yang lain kami belum tahu je lah. Okey, alhamdulillah. Jadi apa pun kita semua dekat Miri lah. Alhamdulillah kita semua dekat Miri online untuk nak belajar jadi orang-orang yang bertakwa, yang membelajarkan sebahagian rezeki di jalan Allah. Jadi sebenarnya memang yang sama ada kita keluarkan zakat, kita keluarkan rezeki kita kan. Kita keluarkan zakat, kita bersedekah, kita wakaf, infak dan wakaf. Jadi infak dan sedekah hampir mirip sama, tapi sebenarnya ada berbeza sedikit lah. Tapi hukumnya dua-dua sunat. Yang wajib ke atas kita adalah zakat. Yang wajib ke atas kita zakat. Keluarkan rezeki ni yang wajib. Sedekah sunat. Wakaf sunat. Wakaf tak maksudnya tadi kita ambil harta kita serahkan kepada pewakif. Wakif tu orang yang jaga amanah harta kita tadi, digunakan untuk tujuan tertentu lah, untuk manfaat manusia. Dan selagi mana digunakan, ada insyaAllah share pahala kita, ada itu tadi yang kita sebut wakaf Quran, infak wakaf Quran. Jadi orang sampaikan kepada kami sampaikan kepada orang yang sepatutnya terima. Jadi orang yang sepatutnya terima, contohnya ibadah untuk mualaf-mualaf yang baru mula Islam dan sebagainya, atau mualaf sampai yang kami jumpa kan, yang belum lagi ada hubungan Al-Quran dan sebagainya, untuk kita sampaikan. Dan mungkin kita madah walaupun belum lagi Islam. Mualaf tu sebenarnya istilah definisi asal mualaf,
orang yang dah hatinya dah dekat dengan Islam walaupun yang belum bersyahadah lagi. Jadi kita orang sebelum tu lah, sebelum kahwin, sebelum dapat hidayah Allah beri kan, dah dikira mu'alaf sebenarnya. Dah dikira mu'alaf. Jadi siapa yang mu'alaf lah kira kami akan hadiahkan Al-Quran insyaAllah untuk setidaknya betul-betul pelah keputusannya untuk terima Islam sebagai cara hidup, sebagai kebenaran hakiki dunia tu. Hakiki dunia yang sebenarnya hanya ada Islam. Islam itu kita kembali, Islam maksudnya kita kembali kepada Tuhan kita yang sebenar. Kita sembah Tuhan yang sebenar. Dia aja sebenarnya. Jadi subhanallah, malam tu kita nak belajar bagaimana nak berzakat, zakat fitrah. Sebab kena zakat fitrah, sebelum tu kita telah cerita tentang zakat-zakat. Ada banyak jenis zakat. Ada banyak jenis zakat. Jadi zakat-zakat yang wajib ke atas kita, kan kita nak ceritakan malam tu insyaAllah. Jadi, sorry okay. Keluarkan tepi tu. Apa sih? Okay. Ya. Kalau kita tengok ini jenis-jenis zakat. Okay. Sebenarnya kami dah cerita jenis-jenis zakat tu sebelum tu. Ada video tentang zakat. Tapi pengenalan je lah. Okay, subhanallah. Bila kita cerita zakat tadi, zakat tadi wajib atas kita bagi sebagai umat Islam. Antara benda yang kita zahir, fardu ain, fardu yang zahir nampak kita kena tunaikan, tapi mungkin banyak orang terlepas pandang adalah menunaikan zakat. Zakat tu tadi maksudnya tadi perlu ditunaikan, dibayar. Kita keluarkan rezeki kita, dibayar kepada amil. Kepada amil tu tadi orang yang diamanahkan, yang dipilih untuk mengutip zakat. Zakat tadi dan sampaikan kepada orang yang sepatutnya, asnaf tadi. Kita sebutkan asnaf. Zakat tu ada penerima-penerima zakat, ada 8, paling ada minimal 8 kategori, ada yang kata 9, tapi yang di Sarawak tu kita pegang kepada 8, 8 asnaf. Salah satu asnaf tu, 2 asnaf yang kita tahu memang pasti boleh dapat zakat adalah fakir dan miskin. Ada beza fakir dan miskin. Atau kita ulang kaji zakat yang pernah kita cerita sebelum tu, fakir dan miskin. Kalau fakir, tempat tinggal pun saya dah. Tempat tinggal pun saya dah. Ya, istilah fakir. Gelandangan lah. Gelandangan. Okay, gelandangan. Memang fakir benar lah. Fakir tadi. Ya, layak terima zakat kita. Keduanya adalah miskin. Miskin tadi maksudnya rumah ada, tapi yang lain-lain serba cukup. Jadi tu kategori miskin. Dan selain pada ada mu'alaf kan. Ada orang yang mengerjakan fisabilillah, yang begitu. Salah satu tadi dia tadi orang pergi berjihad dan sebagainya kan. Jadi macam tu pun ada Ibnu Sabil. Kami si bapak ingat semua ada 8 kategori, tapi tu antara penerima zakat yang kita biasa dengar. Jadi fakir miskin saja pun kita tahu memang memerlukan. Kalau bukan kita yang ada rezeki lebih tu membantu, siapa kita nak bantu kan. Jadi subhanallah, ialah istilah kerajaan cukup cukai tadi supaya untuk bina sekolah, untuk bina jalan raya, untuk bina hospital kan. Jadi zakat pun ada tujuan yang sama juga, untuk membantu bila hospital tadi ke apakah yang bangunan-bangunan yang diperlukan, servis-servis yang diperlukan oleh masyarakat kita atau bantuan yang hakiki yang diperlukan, maka zakat tadi digunakan atas tujuannya. Jadi sebenarnya zakat tu tadi adalah takaful untuk menjaga umat Islam kita. Sekiralah kaya atau miskin kan, kaya atau miskin dan sebagainya. Contohnya asalnya mungkin kaya, tapi bila dia masuk Islam tadi dipulaukan oleh keluarganya, semua hilang, ditinggalkan yang masuk dengan dirinya sedikit. Jadi perlulah dibantu walaupun asalnya tadi kaya. Sama je supaya dan salah satu soalan lah selalu orang ni, selalunya ibu tunggal atau bapa tunggal atau juda atau janda kan, tadi kena masuk dalam asnaf tu tadi kan. Sebab kita nafikan bahawa ada yang juda, janda atau ibu tunggal atau bapa tunggal tu tadi yang usahawan, yang kaya kan, yang kerja bagus dan sebagainya. Jadi dia menjadi kriteria untuk dibantu. Tapi kalau ibu tunggal tadinya putus pendapatan, maksudnya jadi miskin atau hilang tempat tinggal, jadi fakir kan. Jadi dia layak untuk dapat bantuan atau istilah zakat lah. Jadi
sebenarnya sebagai umat Islam, kita yang biasa-biasa, bukan kita tukang agih dan sebagainya, sekurang-kurangnya kita tak menyumbang mana yang kita mampu kan. Yang paling tu yang kita cerita malam tu, yang paling tu kita kena bayar zakat fitrah setiap tahun. Setiap tahun sekali aja kita minta bayar kan. Sekali aja. Jadi subhanallah, zakat tadi adalah satu tuntutan kat kita. Jadi kita nak ceritakan apa jenis-jenis zakat yang ada untuk syarat-syarat wajib. Okay, siapa yang tahu, siapa yang berhak terima. Okay, fakir, miskin, amil pun orang yang tukang ambil yang tadi pun boleh ambil bahagian zakat juga sebenarnya. Supaya amil-amil yang diamanahkan untuk jadi amil Baitul Mal pun sebenarnya duduk kat masjid-masjid, duduk dekat pejabat agama, duduk dekat sini-sinilah. Setidaknya pun naik motor kan untuk pergi dan sebagainya. Jadi setidaknya pun layak untuk dapat sebahagian. Siklah maksudnya sama rata dapat banyak juga siknya dapat juga duit zakat tadi digunakan untuk collection ni. Ada disebutkan tentang mualaf. Nampak situ orang yang baru masuk Islam, orang yang berpengaruh untuk jadi subhanallah, walaupun yang tadi belum lagi masuk Islam, maksudnya tadi kita hantar hadiah pada contohnya kita doakan kita doakan contohnya Datuk Bandar kita ke siapa ke yang Wabili Kimshin ke Permai ni tadi kan, kita doakan hidayah untuk mereka. Kita nak guna duit zakat ni tadi sampaikan kepada ni, dibolehkan kalau ikut, cuma tak diamalkan lah kat Malaysia ni, kita tak amalkan kan, orang tu dah sebenarnya kan. Tapi kalau diikutkan dibolehkan untuk kita bagi hadiah untuk tujuan mendatangkan hidayah tadi untuk ni tadi kan, subhanallah. Di orang Islam pengeluarkan kafir, ni pun dibolehkan juga. Okay, kalau dia baik kita, sebab kafir jangan kita fikir kafir ni tadi semua kita kena lawan. Kafir kena lawan. Kafir dia ada dua jenis. Satu harbi, satu zimmi. Kafir harbi ni yang memang musuh kita. Memang dia nak bunuh kita. Dia nak melawan kita. Tapi kalau kafir zimmi, kita duduk dalam satu masyarakat, saling bantu-membantu kan. Kita menghormati. Ni kafir zimmi. Yang kafir macam ni, tak ada masalah untuk kita tapi ni tadi ni kafir harbi kita hantar, maksudnya tadi daripada collection kita, kita bagi zakat daripada pendapatan kita tadi, zakat tadi kita bagi untuk dapat perlindungan. Contoh negara-negara yang kita minoriti, jadi dibolehkan juga guna duit zakat tadi untuk bagi, untuk dapat perlindungan. Ini daripada kafir yang jahat tadilah, kafir yang jahat. Banyak orang yang sedang menolak kejahatan daripada orang yang anti zakat. Subhanallah. Orang yang sedang menolak kejahatan daripada orang yang anti zakat. Yang ni Rosyah tak nak berani nak urai. Okay, tak berapa faham. Nanti kena tanya orang Baitul Mal lah. Orang Baitul Mal insyaAllah. Baitul Mal insyaAllah. Nanti kita cuba tanya juga, ada kenalan kat sana. Apa yang dimaksudkan orang yang sedang menolak kejahatan daripada orang yang anti zakat. Memang maksudnya ada orang yang tak nak bayar zakat kan. Aku tak nak bayar zakat, biar aku sendirilah sedekah dan sebagainya kan. Tak sama. Kalau semua orang lah, bayang orang semua tak nak bayar cukai pada kerajaan kan. Macam mana kita nak buat sekolah? Macam mana kita nak buat ni kan? Tak ada orang ni kan nak volunteer buat sekolah dan sebagainya kan. Jadi subhanallah, kalau yang macam ni dilayakkan. Ni reqab hamba. Ni yang reqab ni mungkin ada ni lah masalah ni kan. Wallahualam macam mana dalam konteks masyarakat kita hari ni, siapa yang layak untuk dapat asnaf reqab. Jadi Baitul Mal yang menentukan. Ni ada juga asnaf orang yang banyak hutang. Subhanallah. Banyak hutang, baik itu di sini untuk mendamaikan. Tapi masalah juga kadang-kadang kita tengok kat Baitul Mal kan, orang yang kena kejar along dan sebagainya masuk Islam hanya kerana nak melepaskan diri daripada hutang-hutang. Na'udzubillah. Sebab itulah Islam mengajar kita untuk kalau kita tak ni berbelanja ikut keperluan, bukannya ikut kemewahan, ikut kemewahan dan sebagainya. Jadi kalau ni tadi Baitul Mal lah kita serah kepada bayar. Sebab tu Baitul Mal banyak tapisan kena buat, Rosyah banyak bercampur dengan dia orang kan. Hanya sama lama kerja dengan Majlis Islam. Jadi bila kita tanya memang bukan kalau Rosyah sendiri membayangkan berhadapan kita kat pejabat agama lagi. Bila duduk 2 tahun lebih kat pejabat agama sendiri, orang datang ni tanya satu benda pun tak tahu pasal Islam. Tak ada satu kawan orang Islam pun datang memang nak dapat bantuan saja. Dapat bantuan saja. Jadi kadang macam mana kita nak nilai orang ni betul-betul ke nak masuk Islam, akan terus dalam Islam, atau lepas nanti bila dah dapat bantuan terus
murtad balik. Auzubillah. Kita masalah yang benda-benda macam ni kan. Jadi subhanallah, tapi kalau ikutkan kita sebagainya, kita sepatutnya saling bantu. Jadi bukannya sekadar membantu untuk menyelesaikan hutang dan sebagainya. Kita kalau kita ada contoh kita kan, kita bimbing dia kembali kepada Allah, kepada cara hidup yang dipimpin Allah. Itu yang sepatutnya. Sini ada sabilillah. Ni maksudnya untuk agama. Dan Ibnu Sabil, maksudnya orang yang daripada merantau. Orang merantau ini golongan-golongan yang layak menerima zakat. Betul ya? 8. Betul. 8. 8. Berusaha hanya ingat 8 saja. Jadi kita malam ni kita nak cerita. Sebelum kita cerita masuk zakat fitrah, kita nak cerita tentang jenis-jenis zakat. Jadi tanya diri masing-masing, dah buat ke belum? Okay. Contohnya pertama sekali, zakat wang simpanan. Maksudnya kita ada, tapi kena tukar, disandarkan dengan tukaran emas dan sebagainya. Kita tak belajar ni malam ni. Malam ni kita tak tengok yang ni. Ini zakat emas dan perak. Kita just tengok jenis-jenis je. Zakat pendapatan. Kemudian kita ada zakat perniagaan. Okey. Zakat perniagaan, zakat ternakan. Siapa yang ada ternakan, ada kambing, ada biri-biri, unta, lembu kan. Kena ada juga, kena bayar terni juga kan. Zakat ternakan. Ini ada dia punya apa ni? Dia punya perkiraan. Kalau kita punya lembu ni bawah 30 ekor, tak ada zakat. Tak perlu zakat. Tapi kalau tidak sampai 30 ekor, dah sampai 30 ekor, 39 ekor, sekurang-kurangnya ada 1 ekor berumur 1 tahun yang jantan, dikeluarkan, dibagi untuk dibayar sebagai zakat. Daripada banyak-banyak dah beranak pinak kan. 1 ekor tu tadi disedekahkan untuk diagihkan untuk orang miskin dan sebagainya lah. Jadi subhanallah. Sama ada kita apa ni? Kita daripada ternakan kita tu tadi terus kita beri, atau kita bayar ikut jumlah tu tadi lah. Tapi sepatutnya bagi seekor lah, kita dah menternak kan. Ni jadi segi, ni kalau lembu atau kerbau. Kalau kambing ada ukurannya juga. Subhanallah. Ni subhanallah, semua ni kena belajar lah. Siapa yang berkenaan kena belajar. Kebanyakan kita mungkin tak ada lah zaman kita kat sini kan. Tak ada. Jadi kita nak cerita tentang zakat fitrah. Ni malam ni. Pendek saja sebenarnya. Okay. Zakat fitrah. Baik. Okay. Jadi dalam bulan Ramadan. Subhanallah. Dalam bulan Ramadan kita disarankan. Inilah bulan yang Allah muliakan. Allah muliakan penghulu segala bulan. Bulan Ramadan. Tak lama lagi. Seminggu. Sabtu minggu depan, Sabtu minggu depan kita dah mula tarawih untuk malam pertama Ramadan. Dan hari Ahad insya-Allah kita akan berpuasa. Jadi start daripada 1 Ramadan daripada maghrib tadi sampai pagi 1 Syawal. Pagi 1 Syawal, hari kita hari raya kan, kita dah tak puasa lagi kan. Sampai pagi tu masa untuk bayar zakat fitrah. Nanti kita tengokkanlah. Tapi secara ni kita belajar dulu definisi zakat fitrah. Okay. Zakat fitrah adalah zakat untuk diri. Untuk difardukan ke atas setiap individu lelaki atau perempuan yang berkemampuan dengan syarat-syarat ditetapkan. Jadi bila sebut berkemampuan, maksudnya kalau yang siapa yang jatuh dalam 8 asnaf yang fakir miskin terutamanya. Tapi kalau mu'alaf tapi dia mampu maksudnya dia ni lah, tapi maksudnya jadi fakir miskin. Kalau dia jatuh dalam fakir miskin atau yang tadi Ibnu Sabil musafir tadi kan, yang putus bekalan dan sebagainya, tak diwajibkan ke atasnya lah. Tapi kalau macam mu'alaf, dia masih ada klausa mampu kan. Kalau klausa mampu kena bayar. Kalau dia masuk tadi di hilang pekerjaan apa semua dan sebagainya, maka memang dia diutamakan untuk dapat bantuan zakat, tak payah bayar zakat fitrah ni tadi. Tapi siapa yang mampu masih untuk bayar zakat, bukannya besar pun, 2 cepak beras. Nilai 2 cepak beras kat Sarawak, nilai dia RM7. Nilai dia RM7. Kalau tahun ni tak diumumkan zakat fitrah, tapi insya-Allah sebelum masuk bulan Ramadan nanti kita akan dengar berapa nilai zakat fitrah. Jadi nanti kita akan update 1 Ramadan, kita akan update berapa nilai zakat fitrah tahun ni. Kalau tahun lepas masih sama dengan tahun sebelum tu RM7. Tapi dengan kadar inflasi sepatutnya
makin meningkat. Sekarang ni harga barang makin naik kan. Di beras pun wallahu alam memang dah ni kan. Kalau tak tahulah beras apa orang makan kan. Kalau beras murah lain lah harganya. Kalau beras yang basmati ke beras macam Malaysia kat rumah ni pakai butterfly pakai butterfly punya jenama lain harga. Jadi subhanallah. Jadi masing-masing ada ni kan. Jadi subhanallah kalau di Sarawak ditetapkan kalau tahun lepas yang 2 tahun sebelum ni, 2 tahun ke 3 tahun sebelum ni. Pernah sebelum ni RM7.50, RM7.50. Lepas tu turun balik jadi RM7. Wallahualam mungkin zaman beras kurang bekalan jadi tinggi harga cincin waktu Ramadan tu jadi dinaikkan RM7.50. Sekarang RM7 balik. Okey. Jadi zakat fitrah, zakat yang difardukan, diwajibkan. Fardu ni maksudnya wajib ke atas kita, wajib ke atas setiap kita. Dan kalau isteri kita tak bekerja, anak kita tak bekerja kan, anak kita masih belajar, masih sekolah dan sebagainya, kita wajib untuk bayar bagi pihak kita yang sebagai ketua keluarga wajib bayar atas untuk semua anggota keluarga tadi. Kalau dalam isi rumah, kalau contohnya ada mak mertua, ada bapa mertua, atau bapa sendiri, mak sendiri yang tak bekerja lagi, kan? Jadi kita yang bekerja ni wajib bayar untuk isi rumah tu tadi, isi rumah. Tapi tak salah juga. Contohnya tadi suami tadi dah bayar untuk isi rumah, lepas tu isteri tadi pun bayar untuk diri sendiri, pun tak salah juga kan. Banyak zakat tak ada masalah. Tapi kalau ikutkan, kalau ada suami dah bayar kan, tak perlu bayar 2 kali. Dah hilang. Maksudnya tadi isteri bayar tu dah pahala tambahan. Tapi dari segi fardu kifayah tu tadi, fardu kifayah, ketua keluarga dah bayarkan untuk semua. Atau jadi wallahu alam, kita tak tahu kan. Kadang-kadang terbalik kan. Terbalik. Ada masanya sama-sama bekerja. Jadi sama-sama bayar. Itu tak macam mana cara sekalipun asal zakat fitrah tadi dibayar. Itu yang ni tadi lah. Bila kita cerita isi rumah kan, siapa-siapa yang bekerja sama-sama kongsi bayar apa yang difardukan untuk si satu keluarga. Jadi kalau suami dan isteri baru berkahwin kan, suami dan isteri saja yang ada, bayarlah RM14. Kalau dengan anak yang baru lahir, anak pertama, jadi bayarlah RM21. Jadi dia tak ada kira ikut umur, tak ada kira nenek ke, datuk ke atau bayi ke, dikira semua ikut kepala lah, bayar ikut kepala RM7. Jadi apa dalil atau dalil ni maksudnya kita tanya, mesti ada saranan daripada Al-Quran kan, atau daripada Nabi kita. Kenapa kena wajib bayar zakat fitrah ni kan? Ini bersandar kepada hadis daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhu, beliau berkata, ni cara hadis. Hadis diriwayatkan mesti ada sahabat yang dengar daripada Nabi. Dengar daripada Nabi. Dan daripada sahabat ni tadi sampai kepada sampai ke, kalau tengok kat bawah tadi kan, ada Tirmizi, ada Ibnu Majah, ada Muslim, ada Fathul Bari, ada Muttafaqun Alaih. Jadi ada Anul Ma'bud. Jadi banyak orang meriwayatkan tentang hadis yang sama ni. Hadis yang sama ni ada banyak orang tulis tentang cerita yang sama. Jadi bila cerita tentang hadis ni, dia ada ni tadi, dia akan ujung dia akan sebut Rasulullah SAW bersabda. Selalunya macam tu. Bersabda, apa yang disabdakan, apa yang disebutkan, telah memfadukan mewajibkan zakat fitrah itu satu syak atau satu gantang badat tamar atau satu gandum bagi hamba satu syak gandum atas hamba sahaya. Jadi untuk zakat fitrah dulu ukurannya tamar. Kalau kita makanan ruji dekat Arab, kurma tu tadi kurma tu jadi ukuran. Kalau kita kat Malaysia kita guna beras. Jadi ada ukurannya lah. Ada ukurannya. Kalau kat ni tadi Malaysia 2 cupak beras, berapa harganya? Kalau kat sana guna kurma, satu batang kurma. Jadi atas hamba saya, orang merdeka baik lelaki maupun perempuan, ini menunjukkan tadi bukannya sekadar ahli keluarga, tapi kalau kita ada hamba, konsep hamba lah, hamba-hamba pun kena kena bayar sekali untuk hamba-hamba tu sekali lah, baik muda atau tua. Tengok tak ada kira di secara khusus tak kira dia bayi ke, dia nenek atau moyang kita ke, dia duduk dalam rumah kita kena bayar sekali. Dalam kalangan kaum muslimin
baginda menyuruh agar dikeluarkan sebelum masyarakat pergi ke solat Idul Fitri. Maksudnya tadi sebelum sembahyang raya. Tapi macam Rosyah pernah cerita sebelum ni, pengalaman sendiri, Kotan nak bila masa paling baik untuk bayar zakat. Masa paling baik pada pagi raya tu, sebelum sembahyang raya. Tu masa paling baik. Tapi masalahnya tak ada amil. Tak ada orang bekerja lagi untuk kutip zakat kutip zakat fitrah tu, orang tu tak bekerja, semua nak raya dah kan. Jadi kalau kita kat Malaysia ni wallahualam tak tahulah, mungkin ada, kalau ada boleh bagi tahu Brosyah kat masjid mana yang ada amil yang memang masih bertugas pada sebelum pagi raya. Sebelum pagi raya tu dia dah turun awal-awal, lepas subuh tu dia dah buka kaunter, sebelum sampai pagi raya tu dia buka. Kalau ada, bagi tahu Brosyah, kita boleh datang situ. Itu masa terbaik, masa yang terbaik untuk bayar zakat fitrah. Tapi sebenarnya nak elak daripada terlepas, tapi kita tadi terlepas sampai lepas pagi raya tu baru kita dapat, tu tak kira zakat fitrah dah. Tak kira zakat fitrah. Zakat fitrah hanya sampai sebelum pagi raya. Sama macam cerita pasal hadis ni tadi. Subhanallah. Jadi kerana apa? Mungkin ni just guna logik akal lah. Sebab zakat ni digunakan untuk orang berbahagia. Jadi kalau fakir miskin di pagi raya, dia dapat bantuan awal. Untuk dia dapat beraya. Raya lah sekurang-kurangnya raya kan. Dapat makan daging dan sebagainya kan. Jadi sekurang-kurangnya pada pagi raya tu. Jadi dikeluarkan pada pagi raya. Paling lewat. Selalunya bermula pada awal Ramadan sampai ni tadi pagi raya. Jadi disuruhnya baginda dikeluarkan sebelum pergi ke solat Idul Fitri. Di sinilah dalil hadis. Dalil hadis. Kalau ikut Al-Quran macam tadi dalam Al-Baqarah, diwajib kalau kita tadi nak dapat bertakwa, dituntut ke atas kita mengeluarkan sebahagian daripada rezeki kita. Subhanallah. Jadi ni tadi tapi tak hanya ulama-ulama je. Ulama-ulama, orang-orang yang alim, orang yang belajar Al-Quran dan hadis, dia orang yang tadi dapat menentukan. Kadang-kadang Allah kata dalam Quran, Allah larang benda ni. Tapi larang ni maksudnya haram atau larang ni maksudnya makruh. Ada dua hukum kat situ. Jadi mana yang dia katakan keluarkan bahagian rezeki tu, ini tadi wajib, apa yang wajib, mana yang sunat, sedekah tadi sunat dan sebagainya. Dia akan merujuk dalam ayat-ayat lain, ada ayat Al-Quran lain yang menyebutkan, ada hadis-hadis daripada Nabi, contoh Nabi kan. Jadi bila semua ada sumber dan dalil, tu jadi penentuan hukum. Bukannya alim ulama ni dia keluarkan hukum atas mulut dia sendiri atau atas perasaan dia sendiri. Tak juga. Masing-masing ada hujah. Tapi itulah, dalam banyak-banyak tu pun ada perbezaan pendapat. Jadi sebab tu kita belajar untuk berlapang dada bila benda ni benda yang hilaf, benda yang orang berbeza pendapat dan sebagainya. Kita terpulang pada masing-masing, mana nak ikut pendapat mana kan. Tapi kalau kita macam kat Malaysia, kita berpegang dengan mazhab Syafi'i sebaiknya. Untuk mengelakkan perpecahan masyarakat, kita belajar dulu yang Syafi'i. Apa hukum disarankan macam ni kan. Kalau kita dah belajar banyak dan jadi tenaga pengajar, jadi ini juga kan, tu terpulang. Nanti dah ada pemandangan yang luas kan. Nak pegang yang mana-mana hukum lah. Tapi wallahualam, bagi kita yang masih belajar Brosyah lagi tak berani nak keluarkan hukum kan, ni boleh ke tak boleh dan sebagainya. Jadi kita kena belajar daripada, kita kena ikutlah mufti atau pentadbir tempat kita, apa hukum dikeluarkan. Jadi apa hukum yang dikeluarkan untuk diri. Jadi macam contohnya negara Eropah kan, kalau kita duduk kat London ke, kita duduk kat Eropah dan sebagainya kan, tak ada badan Baitulmal, tak ada Baitulmal yang nak kutip zakat. Jadi bagi kita dalam keadaan macam tu, kita mungkin boleh hantar terus kepada siapa-siapa yang kita nampak ni zakat saya. Aku bagi bantuan ni, makanan dan sebagainya ni kan. Ni jadi atas zakat kita sendiri kan, kita bagi terus. Atau kita bagi duit tadi kan, duit dan sebagainya. Ni zakat. Bukannya sedekah, bukannya infak, tapi ni zakat. Jadi kalau kat tempat-tempat yang kita minoriti, tak ada badan yang bertanggungjawab untuk ni. Tapi subhanallah, sebagai orang Islam, kita duduk dalam satu masyarakat, pasti kita sebab tu kita ada masjid-masjid kan.
kita ada satu komuniti, ada satu halakah, ada halakah tempat kan. Dan kalau masjid tu tadi, dia ada buat kutipan zakat, di situ dah kita bayar. Jadi kalau kita dekat Sarawak, kita dekat Malaysia ni, kita ada daripada peringkat kebangsaan lagi. Kita ada peringkat kebangsaan lagi, ada pentadbiran Islam daripada Agong sendiri sebagai pemegang pemimpin tertinggi orang Islam di Malaysia, Agong sendiri. Kemudian di negeri-negeri yang bersultan, beraja, sultan dan raja dia menjadi pemimpin. Di negeri-negeri yang tanpa raja dan sultan, daripada gubernur tadi, gubernur atau tengoklah siapa, kalau gubernur bukan Islam, maka ada orang lain lah mungkin yang akan ni, tapi setakat ni gubernur di Sarawak yang memegang pemimpin tinggi lah untuknya. Dan kuasa gubernur jadi diturunkan kepada Majlis Islam. Majlis Islam Sarawak. Yang itu yang jadi Majlis Islam menubuhkan Baitul Mal untuk kutip zakat. Jadi kalau dah kuasa-kuasa tu tadi daripada Agong ke gubernur kita kat Sarawak kepada Majlis Islam menubuhkan Baitul Mal, bagi kita tak boleh kita sesuka hati kita sendiri nak bayar zakat kita sendiri. Walaupun tadi banyaklah orang komplain kan, kata zakat tak sampai, bantuan zakat tak sampai. Wallahu alam sawab. Tu masing-masing siapa yang bekerja di Baitul Mal, dan kita yang contohnya amil tadi amil sebagai amil atau ni wajib juga untuk melaporkanlah siapa yang susah dan sebagainya. Tapi amil pun tak ditugaskan untuk mencari orang yang susah. Kalau ikut di Sarawak lah, kita ni kita sebagai umat Islam, kita yang kena tolong bantu untuk sampaikan maklumat kepada Baitul Mal. Ada orang ni susah kan. So nanti dia orang siasat sama ada boleh dibantu atau tak boleh dibantu kan, betul tak betul. Atau contohnya tadi yang dapat bantuan kebajikan dan lain-lain, kita taklah bertindan banyak sangat bantuan oleh yang diperolehi oleh satu orang ni tadi, sedangkan banyak lagi orang lain perlu dibantu. Jadi disebutkan sini kan. Okay, kita nak cerita malam ni siapa yang wajib untuk zakat fitrah. Pertama sekali pasti orang Islam. Orang Islam wajib mengeluarkan zakat fitrah untuk diri dan keluarga atas tanggungannya. Kedua, individu yang mempunyai lebih makanan atau hartanya daripada keperluan tanggungannya pada malam dan pagi hari raya. Jadi subhanallah. Jadi kalau pada malam dan pagi raya, malam tu maksudnya hari terakhir hari terakhir kita nak raya tu, kita masih dalam keadaan senang, cukup makanan, ada rumah, ada harta kan. Orang-orang macam ni wajib bayar zakat fitrah. Kalau orang tu pagi raya, malam raya sebelum raya tu dan pagi raya tu pun tak ada apa-apa, tak ada harta kan, tak ada harta dan sebagainya, maka dia tak payah bayar zakat fitrah. Kalau orang ni tadi, kalau dia tadi kalau daripada awal bulan dan ni tadi dia awal bulan, contohnya kalau awal bulan puasa tadi, dia tadi memang serba tak cukup kan. Waktu tu memang tak wajib untuk bayar zakat fitrah. Tapi kebetulan tanggal terakhir Ramadan, berkat Ramadan tadi dapat kerja gaya kerja pembantu kat stall ke, dapat kerja apa ni kan. Maksudnya jadi dia ada duit atau ada ni kan, dia dapat gaji. Atau contohnya pertengahan bulan Ramadan tu tadi, dia dah dapat kerja, hujung bulan dapat gaji. Sebelum hari raya. Maksudnya tadi dia dah wajib ke atas dia, balik jadi wajib. Pada asalnya tadi fakir miskin, tapi bila pagi setengah dalam tu tadi dia dah mampu, maka dia kena bayar juga zakat fitrah. Jadi kena bayar juga RM7 tadi kalau dia 2 orang 3 orang dalam keluarga, bayarlah berapa yang wajib. Kemudian anak yang lahir sebelum matahari jatuh pada akhir bulan Ramadan dan hidup selepas terbenam matahari. Jadi kalau anak tu tadi tak lahir lagi dalam bulan Ramadan, masih dalam perut maknya, itu tak kira. Kalau masih dalam perut mak, macam contohnya Brosyah tadi, kalau ikut bukan ramalan, ikut jangkaan ramalan jangkaan. Kalau ikut jangkaan, sepatutnya anak lahir pagi sebelum masuk raya atau selepas raya. Jadi kalau selepas raya, Brosyah tak payah bayar zakat untuk anak tadi. Kalau lahir selepas raya, tak payah bayar zakat untuk bayi yang baru. Tapi sebab dah lahir, macam Karim dah lahir, minta doa semua, masih dalam hospital sebab lahir pramatang,
apa ni? Kenalah bayar zakat. Kena bayar zakat lah. Kena bayar zakat RM7 tadi untuk yang baru ekstra. Jadi kalau macam Rosyah ada 4 tanggungan anak saja 4, isteri sendiri 5, ada ipar, ada mak mertua 7, termasuk saya sendiri 8. Jadi kita kena 8 darab dengan 7, RM56. Bayar RM56 dengan amil. Jadi subhanallah. Macam tu sajalah cara kiraan kan. Jadi masing-masing boleh start kira. Dan yang penting terbayar saja. Tak semestinya isteri pun bayar juga, suami pun bayar, walaupun dua-dua bekerja kan. Dua-dua bekerja. Jadi kalau isteri nak bayar tapi suami sebenarnya dah bayar untuk semua satu family. Isteri bayar juga. Isteri tu sebenarnya sunat. Hanya tambahan. Yang suami yang pertama tu tadi, yang wajib tadi ya, yang hukumnya wajib untuk dibayar. Okay. Kemudian D, memeluk Islam sebelum terbenam hari pada akhir bulan Ramadan dan berkekalan Islamnya. Jadi kalau pada 30 Ramadan, 30 Ramadan atau 29 Ramadan, wallahu alam, tahun ni mungkin 30 sampai 30 hari kan. Kalau 30 Ramadan, maka kalau yang memeluk Islam tadi sebelum Ramadan, maka sekarang ni walaupun kita masih mualaf kan, tak banyak belajar lagi. Malam ni dah belajar. Malam ni dah belajar kan tentang zakat fitrah. Dah tahu tentang zakat fitrah, bayarlah RM7 atas diri dia sendiri. Diri sendiri ya. Kalau keluarga belum Islam, tu belakang kira. Yang Islam. Sebab tadi syarat wajib untuk bayar zakat fitrah yang Islam. Okay. Dan yang terakhir, yang meninggal selepas terbenam matahari akhir Ramadan. Okey. Apa yang maksudnya? Okey, syarat wajib. Okey. Maksudnya tadi pada meninggal selepas, maksudnya sebelum pagi raya lah. Sebelum pagi raya, siapa yang meninggal selepas akhir Ramadan pun masih wajib untuk bayar zakat tadi. Yang ni saya kena cek balik. Apa yang dimaksudkan selepas terbenam matahari akhir Ramadan. Pasal kali ada baca. Tapi kefahaman kita bahawa adalah, tetapi menjadi si pasti pula bila kami baca kali kedua. Seorang yang meninggal selepas terbenam matahari akhir Ramadan. Ada yang nak respon? Tapi dia jangan guna kefahaman sendiri ya. Sebelum Syawal tiba. Sebelum Syawal maksudnya tadi contohnya dalam ahli keluarga kita, dalam ahli keluarga kita ada yang meninggal selepas terbenam matahari akhir Ramadan, masih wajib ke atas untuk masih wajib ke atas kita untuk bayar zakatnya lah, zakat untuk orang yang tadi Tapi munnya meninggal sebelum selepas terbenam tu. Maksudnya tadi si wajib ke atasnya. Macam ni kan maksudnya? Ya, kami jadi ragu-ragu tak. Ada katanya meninggal dalam bulan Ramadan, tapi ya masih dalam bulan Ramadan sebab belum sampai 1 Syawal. Betul, tapi wajib sikit ke atasnya kita bayar zakat. Mengikutkan situ masih dalam bulan Ramadan. Mengikut situ tadi yang meninggal selepas terbenam matahari. Ya, yang diwajibkan lah. Selepas terbenam matahari, say around 7 kah? So masih bayar. Note yang kita pernah baca, kita pernah tanya dengan siapa-siapa. Kami saya tanya based on my understanding lah. Kami reading through sentence. Okey, subhanallah. Yalah. Boleh dicek lagi lah. Betul. Sama-sama kita cek. Sebab kami pun tadi baca kita aja based on pembacaan. Tapi bila kita menentukan hukum tu tadi, untuk syarat wajib bayar ke si bayar. Contohnya tadi meninggal dalam bulan Ramadan. Kita bayar si bayar. Contohnya tadi kita ada masih jumpa Amir kan malam terakhir Ramadan ni tadi, malam terakhir sebelum Syawal tadi ada Amir masih bertugas kat masjid. Kita bayar si kalau yang hidup ya tadi si sampai hujung Ramadan. Orang yang dalam tanggungan kita tadi yang si sampai hujung Ramadan. Kalau si sampai hujung Ramadan, maksudnya tadi sampai pagi raya, si jatuhlah wajib atau ke atasnya untuk yang tadi. Yang wajib tu tadi selepas terbenam. Siapa yang meninggal selepas. Kalau sebelum macam ni. Wallahu alam. Itu kalau confusing.
Maksudnya mungkin di situ yang dimaksud ke situ sebab zakat tu diwajibkan bila setahunnya tadi lengkap setahunnya tadi. Wallahu a'lam. Kami pun si pasti. Jadi punya lengkap hidup sampai Ramadan seterusnya, hujung Ramadan seterusnya, maksudnya sebelum terbenam matahari, maka tadi tu kami boleh bertanya. Kalian hayat, Syekh, ada soalan. Syarat wajib zakat fitrah. Seorang yang meninggal selepas terbenam matahari akhir Ramadan. Selepas tu, antara apa maksud syarat kelima tu? Seorang yang meninggal selepas terbenam matahari akhir Ramadan. Yang meninggal dalam Ramadan, si wajib atasnya bayar zakat fitrah. Orang yang nak tanggungan tadi. So tadi ayat dalam syarat wajib tu ada 5 syarat wajib. Islam, ini berlebihan makanan, anak lahir sebelum jatuh akhir Ramadan, sebelum Islam sebelum akhir bulan Ramadan, seorang yang meninggal selepas terbenam matahari akhir Ramadan. Selepas meninggal. Yang meninggal selepas akhir Ramadan, terbenam matahari 30 Ramadan. Wajib bayar. Tapi punya yang meninggal sebelum Ramadan, meninggal. Okey. Betul. Alright, betul lah. Kefahaman tadi. Si Wan ni beri kefahaman ke dia. Okey, maksudnya tadi, ya. Untuk makluman semua, siapa yang lengkap lah sampai hujung Ramadan, wajib ke atasnya untuk bayar zakat fitrah tadi ya. Tapi siapa yang sampai hujung Ramadan, sampai terbenam matahari terakhir Ramadan, maka wajib ke atas orang yang untuk bayar zakat fitrah. Sama ada warisnya, yang tanggungannya tadi lah, yang namanya yang bayar, atau guna yang tadi lah, harta wasiat atau harta peninggalan untuk bayar bagi pihaknya tadi ya. Subhanallah. Jadi boleh faham? Ada soalan setakat tu? Untuk 5 syarat wajib tu? InsyaAllah pasti ada soalan kelak akan datang. Jadi siapa yang perlu dibayar, siapa pasti perlu bayar. Tapi apapun tadi di situ je untuk anak yang lahir selepas, contohnya yang Bosya cerita tadi, kalau yang lahir dalam bulan Syawal, maksudnya si perlulah bayar. Masih dalam perut ibu kan? Masih dalam perut ibu, si perlu bayar. Tapi kalau dah lahir dalam bulan Ramadan, sebelum akhir Ramadan, wajib dibayar. Wajib dibayar zakat. Untuk yang meninggal tadi, maksudnya sampai hujung Ramadan tadi, baru meninggal, selepas terbenam matahari, sebelum masuk Syawal, wajib untuk bayar zakat fitrah, insyaAllah. Alright, kaedah pembayaran. Okay, itu kaedah. Untuk kita nak tahu. Tadi dah cerita secara umum. Kita nak tangga melalui hadis Nabi SAW. Kaedah pembayar zakat fitrah yang ditentukan ialah makanan asasi. Jadi kalau ikut Imam Syafi'i, sepatutnya kita bayar zakat guna beras. Tapi kita dekat Sarawak tu dah diputuskan, ditukarkan. Kita guna berdekatan mazhab Hanafi. Kalau guna beras, berapa lama kita dapat simpan kan? Simpan beras yang nak sampaikan beras yang kepada tadi. Jadi ditukar dalam bentuk wang ringgit. Jadi zakat fitrah tu tadi pun digunakan untuk beli makanan asasi. Bukan yang digunakan untuk tujuan-tujuan lain. Maksudnya tadi di tujuan lain untuk bayar sewa, bil rumah dan sebagainya. Digunakan untuk makanan juga. Sepatutnya bantuan makanan. Okey, perkara ini dijelaskan melalui hadis Rasulullah SAW diriwayatkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri. Bila disebut makanan asasi, supaya kita nanggap tadi yang awal tadi ada di hadis yang awal tadi, bayar guna segantang tamar, segantang kurma. Kita di Indonesia kita guna beras. Alright, jadi sebut situ dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh riwayat Muslim. Subhanallah, riwayat Muslim. Macam kami jelaskan tadi, Rasulullah SAW diriwayatkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri. Siapa nama sahabat yang meriwayatkan, yang dengar daripada Nabi? Abu Sa'id Al-Khudri. Ada rantaiannya lagi sampai hadis Muslim tu ada rantaian lagi. Siapa yang sampai kepada Abu Sa'id tu sampai kepada sampai Muslim sebelumnya ditulis. Sebab kebanyakan orang yang yang dengar kan, tapi bila tulis dia ni macam ada versi yang berbeza kan. Ni sebenarnya hadis tu banyak, ada ilmu hadis. Kita kena belajar. Ni yang hadis yang betul-betul sahih, yang benar, yang kuat, boleh dipercayai. Ada yang hadis yang lemah sebab mungkin dari segi rantaian. Jadi ada orang untuk jenis pelupa, ada orang yang untuk dapat dipercayai, atau rantaiannya terputus. Si tahu tapi daripada Nabi. Antara yang sampai kepada orang yang menulis tadi,
kita putus. Jadi hadisnya jadi hadis yang lemah. Tapi siklah hampir palsu tapi lemah. Tapi ada juga hadis palsu yang madah Nabi sebut tu tapi sebenarnya tak ada ya tadi. Dan hadis yang boleh palsu je andai kata orang yang sampaikan tadi kan, yang sampai ada orang yang si dapat ya, itu boleh jadi hadis palsu. Padahal ceritanya sama aja. Macam contoh hadis sama aja hadis tu. Tapi ya, sebab banyak orang kan, banyak sahabat tidak semua menulis. Semua menulis, semua mencatatkan. Jadi subhanallah bila banyak macam kita menganggap hadis tadi kan, banyak orang hadis yang mutawatir, kita sebut mutawatir, banyak orang sebut benda yang sama benar, tapi penulisnya berbeza-beza, rantaian pun berbeza-beza. Jadi kita boleh yakin bila mutawatir tadi memang kita boleh yakin benda yang sama, rantaian tadi pun cukup dan sebagainya, maka kita boleh yakin dengan yakinnya bahawa memang Nabi pernah sebut benda tadi. Jadi subhanallah untuk zakat fitrah tu tadi cara pembayaran. Macam ni disebutkan Nabi kiri ajar kita. Adalah kami para sahabat ketika bersama Rasulullah SAW sering mengeluarkan zakat fitrah daripada setiap orang yang kecil dan besar, merdeka atau hamba, satu gantang makanan atau satu gantang keju atau satu gantang syair atau satu gantang tamar. Subhanallah, syair pun masuk satu gantang syair. Syair tu wallahu alam mungkinnya bentuk makanan apa kami prinsip apa dan satu gantang zabib untuk makanan orang Arab lah mungkin makanan orang syair zabib. Demikianlah kami terus berbuat demikian sehingga datang kepada kami oleh Muawiyah bin Abu Sufyan, salah seorang khalifah itu, bagi mengerjakan amal ibadat haji atau umrah. Kemudian beliau menyampaikan ucapannya di atas mimbar, maka dalam ucapannya kepada orang ramai beliau berkata, saya berpendapat bahawa satu mud atau cupak gandum Syam menyamai satu syak gantang tamar. Setelah itu masyarakat pun berbuat demikian, sedangkan Abu Sufyan berkata, aku tetap mengeluarkan sebagaimana jadi subhanallah di situ kita nanggap dalam kalangan sahabat sendiri ada dua sahabat di situ, Abu Sufyan, seorang lagi Muawiyah Abu Sufyan. Nama sama tapi si tahu ada related ke si kami prinsip bapa saja. Muawiyah Abu Sufyan tu anak kepada Abu Sufyan. Si salah kami lah. Atau wallahu alam. Setelah kami double check sebab kita check dia. Tapi dua orang sahabat tu tadi ada tidak kalau ikut asalnya tadi semua satu gantang. Tapi bermula dengan Abu Sufyan di situ, Muawiyah Abu Sufyan sebabnya perumpamaan makanan. Kan kita ada sama kan, tamar dengan beras. Kalau guna gantang dari segi tamar tadi ada bijinya lagi dan sebagainya. Jadi dari segi beratnya sama dari segi berat dan sebagainya. Jadi wallahu alam dikira dari segi berat ke dari segi susah ke tanam benda dan sebagainya. Jadi ada dibuat persamaan dari segi makanan tu tadi Jadi subhanallah bagi kita kat Malaysia kita dipermudahkan Baitul Mal Kredit yang menentukan berapa nilai dua cupak beras tadi. Dua cupak beras tadi ada satu mud atau cupak tadi gandum. Gandum pun macam beras lah tadi, gandum untuk buat roti kan. Gandum untuk buat roti disamakan dengan segantang tamar tadi, kurma. Jadi subhanallah itu amalan Abu Sufyan. Jadi alhamdulillah malam tu kita belajar sedikit demi sedikit. Kami pun belajar juga bahawa sebenarnya dari segi dalil yang asal jadi sepatutnya satu gantang. Subhanallah, satu gantang seorang banyak lah kan. Kalau banyak kan. Tapi pokok kurma sentiasa berbuah kan. Kalau kita ada tanam tu tadi maksudnya tadi kita daripada banyak-banyak buah. Jadi sekurang-kurangnya satu gantang jadi disedekahkan untuk zakat fitrah. Jadi macam ni lah istilahnya. Dulu hanya berhidup sendiri. Kita kini bekerja. Jadi dibayar dari segi gaji kita lah. Gaji pekerjaan kita dinilaikan. Jadi dari segi kadar zakat fitrah satu gantang badan bersamaan dengan 2.70 kg beras atau senilai dengan harganya. Jadi kita kat Malaysia, kita kat Sarawak ada sistem Sarawak yang menentukan melalui Baitul Mal menentukan nilai berapa nilai 2.7 kg beras di Sarawak. Jadi kita Sarawak pun nilai beras dengan sila sama kan. Jadi kalau tidak di Bario mahal lagi beras sebenarnya mengikutkan. Jadi subhanallah
nilai 27 kilogram beras atau 2 cepak beras yang kami faham. Jadi sawak sebelum tu, kalau ikut tahun lepas dan tahun sebelumnya, RM7. RM7. Tahun sebelumnya rasa RM7.50. 2 tahun betul-betul tak RM7. Jadi tahun tu kalau kita akan anggar berapa nilai zakat fitrah. Ya, jadi antara persediaan kita lah, persediaan kita membayar zakat fitrah. Jadi waktu untuk menunaikan zakat fitrah. Jadi waktu. Waktu paling afdal. Dengar, waktu paling afdal. Waktu paling afdal tu bila kita dengar afdal lah. Afdal tu maksudnya paling baik. Waktu paling baik. Bila waktu paling baik untuk berdoa? Waktu paling baik untuk berdoa lah. Contohnya baru lepas tu waktu nisfu Sya'ban. Waktu pertengahan bulan Sya'ban hari ya. Kita ada pertengahan bulan Sya'ban sebelum masuk bulan Ramadan tu ada 15 hari bulan. Masuk malamnya tadi waktu paling afdal untuk kita banyakkan doa kepada Allah SWT. Ya afdal, afdal. Jadi bila waktu afdal untuk bayar zakat fitrah? Pagi raya. Masalahnya amil tadi sibuk tugas kan. Amil banyak yang kutip zakat tadi sibuk tugas. Jadi risiko besar untuk terlepas bayar zakat. Jadi ya waktu afdal. Waktu wajib bila? Waktu wajib terbenam matahari 30 Ramadan hingga terbit matahari esoknya. Jadi untuk waktu wajib daripada hujung ya dah last, kira last lah, last kopek orang dah last untuk bayar zakat ya tadi nak daripada apa nama, daripada maghrib 30 Ramadan orang dah start takbir raya, Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar kan, start orang takbir sampai pagi lepas subuh nak naik matahari waktu syuruk, waktu naik matahari, terbit matahari tu waktu wajib. Dan waktu sunat bila? Bayar je. Dalam bulan Ramadan tu bayar je. Kalau makruh atau waktu makruh dibenci Allah, bayar lepas waktu raya. Sampai sehingga terbenam waktu Syawal. Waktu haram kalau dah terbenam waktu Syawal dah terlambat Siapa yang bayar zakat lepas, memang saya dah orang bayar zakat lepas pagi masuk last pagi maghrib lah, maghrib 1 Syawal, pagi raya maghrib ya, saya dah orang bayar lagi dah. Okey, kalau siapa yang dapat cuba dapat bayar dalam pagi raya ya, dapat cari amil jumpa kat rumah, datang rumah amil kan, kami bayar zakat kami. Ya jatuh makruh tapi masih diterima lah. Allah masih kita di sisi Allah masih diterima tapi dibenci Allah. Paling last sebenarnya sebelum start orang nak ketubah raya dan semayang raya ya. Ya paling afdal lah, paling afdal. Subhanallah, setakat ya perkongsian kita untuk malam tu. Ada apa-apa persoalan atau kemusykilan boleh bertanya. Contohnya tadi kita tentang zakat dan sebagainya, bolehlah bertanya. Subhanallah, kalau dah 2 tahun Islam, 3 tahun Islam, 4 tahun Islam macam ni. Baru kenal Ada suara tu time.
Saya ada suara. Hello? Hello. Hello, okey, Alhamdulillah. Oh, Okey. kami baru perasan. Maksudnya kini tak, kami tahu bila suara kami hilang. Setiap kali bila kami share screen, bila kami unshare screen, memang suara kami akan hilang. Dan tadi siap terkeluar lagi terkeluar daripada Telegram. Jadi wallahualam masalah telefon kah, masalah Telegram sendiri, wallahualam bisawab. Jadi just sekadar bersama. Okey, hilang je kan suara kami tak? Suara Tuan Jeffrey si dengar. Ada, okey dah. Right. Ingat dengan mikrofon kita buka tapi suara saya dah. Alright. Jadi kerana Allah, just sekadar peringatan kita bersama, kita kembali kepada ayat Quran yang kita bacakan tadi, yang awal kelas tadi sampai yang terlepas. Buka suratul Baqarah ayat yang ketiga. Ayat yang ketiga Allah ceritakan tentang ciri-ciri orang yang bertakwa. Sebab Al-Quran tadi petunjuk bagi orang bertakwa. Dan Allah ceritakan iaitu orang-orang yang beriman kepada perkara yang gaib, yang mendirikan solat, yang mengeluarkan sebahagian pada bagi rezekinya, yang mengeluarkan sebahagian rezeki yang Allah telah berikan. Jadi yang mengeluarkan rezeki tadi ada tuntutan zakat kita. Jadi subhanallah, kita sebagai orang yang Muslim bukannya sekadar mengaku bahawa siapa Tuhan kita, siapa Nabi kita, tapi kita juga kena berusaha untuk menjadi orang yang bertakwa tadi. Dalam bertakwa ada istilah muhsinin, yang sentiasa melakukan kebaikan. Sentiasa melakukan kebaikan. Jadi subhanallah, kita kena usahakan apa yang dilakukan yang wajib atas kita, sebab zakat tu adalah takaful. Adalah bentuk perlindungan, adalah rahmat Allah yang Allah telah wajibkan ke atas kita untuk menjaga masyarakat. Subhanallah, menjaga masyarakat. Kalau puasa tadi untuk menyihatkan diri kita, untuk belajar sabar, untuk menjadi ada akhlak yang baik lah, ada yang baik untuk bulan yang baik, puasa di bulan Ramadan. Kalau solat tu sendiri ada peringatan untuk dalam setiap hari kita. Setiap hari kita Allah programkan kita untuk sentiasa ingat Allah. Ada satu masa kita akan bukan sekadar tunduk hormat kepada Allah, kita tunduk hormat kepada Allah, tapi kita sujud. Sujud kepada Allah, mohon ampunannya, mohon pengharapannya, kita dimasukkan antara orang-orang yang layak untuk syurganya. Jadi kerana Allah, bila Allah sendiri ceritakan apakah yang dimasukkan orang bertakwa, kita kena berusaha untuk mencapai ciri-ciri orang bertakwa. Sebab ialah tingkatan yang lebih tinggi, tingkatannya Muslim, mukminin sekadar percaya. Aku percaya Allah ada. Aku percaya ada malaikat. Aku percaya ada nabi-nabi. Aku percaya Al-Quran tu kalamullah, kalam Tuhan. Bahawa Injil apa semua tadi ada kalam Nabi. Tapi si pernah buka baca, si pernah sembahyang. Si pernah jadi macam ni. Jadi supaya dia kena sampai tahap muttaqin. Bukan sekadar mukminin tapi muttaqin. Yang lebih tinggi itu melaksanakan apa segala yang diperintahkan dan meninggalkan apa segala yang dilarang. Untuk yang tingkatan yang tertinggi yang kita boleh capai. Sekiralah apa pangkat kita, apa kedudukan kita, muda kah, tua kah, macam ni kah, taklah tingkatan yang tertinggi yang kita boleh berusaha dalam dunia yang masa kita yang singkat tu. Fikirlah 20 tahun ke 30 tahun ke 40 tahun, 50 tahun, 70 tahun, sangat singkat berbanding dengan kehidupan yang selama-lamanya. Bayangkan, kehidupan kita 7 tahun dengan selama-lamanya. Kita akan dapat bayangkan kan. Sebab pastinya kita bila kita ada orang yang bertakwa atau orang yang beriman kepada benda yang gaib, kita beriman pada hari akhirat, kita yakin dan percaya bahawa kita manusia tu bila kita mati masuk tanah mereput dan hilang tu, Allah akan bangkitkan kita semula dalam jasad kita dalam jasad kita. Kalau kita dapat masuk syurga, kita akan dalam keadaan yang muda. Kalau neraka, wallahu alam. Macam ni usia kita dan sebagainya kan. Wallahu alam, kita mesti tahu macam ni usia kita. Tapi kalau masuk syurga, kita akan dibangkitkan semula dalam fizikal kita yang sebenar. Dunia tu kita yakin bahawa dunia akan hancur. Dunia akan kiamat.
bila kiamat tu dunia tu gunung ganang semua terbalik. Terbang. Disebutkan terbang. Terbang, subhanallah. Dalam surah apa yang cerita pasal gunung terbang? Wah, lupa. Bila nak ingat balik, bila lupa. Tapi ada dalam ayat-ayat juz amma yang belakang-belakang. Ada surah Az-Zalzalah, bukan Iza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajal ardu ashqalaha. Siapa ingat? bukan dalam surah Az-Zalzalah. Ada siapa? Ada dalam Al-Quran menyebutkan bahawa gunung ganang terbalik. Bayangkan terbang. Manusia berterbangan. Manusia tadi berterbangan. Semua berterbangan. Kita dah bayangkan bila kerak bumi terbalik, semua terbalik. Manusia pun terbang. Graviti semua dah hilang. Hancur. Dunia hancur kan. Tapi dengan kuasa Allah, pada hari kebangkitan, ya Allah lah Raja segala Raja. Allah bangkit kita daripada tulang belakang kita. Ada tulang sulubi, tulang hujung tulang belakang kita. Tulang sulubi si akan reput. Walaupun yang masuk dalam tanah, si akan reput. Punya tulang kan. Tulang fosil kan. Tulang fosil yang saya reput. Daripada tulang ni lah. Yang bentukkan kita balik. Yang akan himpunkan semua manusia. Semua manusia daripada awal Nabi Adam sampai manusia terakhir. Yang akan kumpul semua pada mahsyar. Semua tiada mustahil bagi Tuhan. Kalau kita tengok alam semesta, bintang lagi lebih banyak daripada kita dekat manusia kat bumi kan. Bintang lebih banyak daripada pasir-pasir di lautan. Pasir yang kita tangkap kat pantai. Bintang-bintang yang lebih banyak. Bintang matahari. Matahari yang kita ada satu besar pun. Bintang pun wallah alam. Kita tahu berapa banyak bintang yang sebenarnya ada. Kita dapat yang dapat dilihat, yang cahaya dah sampai bumi 300 bilion trilion. Bilion trilion. Jadi subhanallah, bagi Allah mudah. Bagi Allah hanya Allah sebut kun, jadi, maka jadilah benda yang. Sebenarnya bagi kita manusia, biar Allah ciptakan Adam daripada tanah, tiupkan roh, maka jika tangkap tanah, unsur tanah yang boleh ada tanah, air dan elektrik, kita tak sumbat digabung semuanya, cipta Allah satu benda yang kompleks. Bagaimana boleh terjadi? Dalam banyak-banyak planet, kita tahu planet ni yang ada hidupan. Manusia hanya boleh meramal saja. Ya, tapi setakat dijumpai. Tapi apa yang Allah sebut dalam Quran, sebenarnya bintang-bintang, apa yang tadi bintang-bintang dan bulan dan bintang yang ada di langit lah. Hanya sebagai petunjuk kebesaran Allah. Allah nak tunjuk kepada kita besarnya ciptaan kerajaan Allah dalam semesta tadi, betapa besarnya. Dan betapa kita tu sedikit nak faham DNA kita kan, kromosom kita lagi kita tidak susah nak faham. Dan malah kromosom sekali pun ada bahasanya. Hebatnya. Jadi subhanallah, bukti-bukti adanya pencipta, ada designer, ada yang pentadbir yang mengawalnya tadi kan. Buktinya ada di sekeliling kita. Cuma kita walaupun kita nampak Allah SWT, kita yakin bahawa adanya pencipta, ada yang Tuhan yang mengawal segala sesuatu kan. Jadi ini tu pun saintis dah mula bermain dengan teori multiverse. Teori multiverse. Ada alam yang paralel, yang sama dengan sebab bila kita sebutkan syurga dan neraka, sebenarnya syurga dan neraka memang dah wujud syurga dan neraka memang dah wujud. Allah dah ciptakan manusia, tempat untuk semua manusia di syurga. Syurga tadi Allah dah cipta seluas-luasnya tempat untuk syurga sebelum manusia lagi dah ada kan. Subhanallah, just nak tunjukkan bahawa Allah mengetahui daripada awal lagi kejadian manusia. Allah dah tahu dah sebenarnya, walaupun kita diberi pilihan untuk ikut atau melakukan apa yang diperintahkan atau melanggar apa, Allah dah tahu dah sebenarnya kita tu. Tapi kita yang tahu. Kita yang tahu macam ni penghujung kita. Adakah kita dalam kalangan orang yang Allah pilih untuk masuk syurga Allah, atau Allah pilih untuk kita masuk neraka Allah. Tapi andai kata kita dah dapat mesej Islam tadi, mesej Islam, dah dapat mesej tentang belajar tentang zakat dan sebagainya, dan kita berusaha, hati kita berusaha dengan ikhlas dengan tadi, insya-Allah Allah dengan rahmat Allah, walaupun kita sampai level ustaz, sampai level orang yang alim dan sebagainya kan, sampai, tapi Allah tahu hati kita macam ni. Jadi subhanallah, ada dalam hadis Nabi kan, ada hadis Nabi ceritakan tentang dua manusia. Siapa yang ada ikut tentang hadis arba'in, ada hadis arba'in, ada yang masuk seorang yang
banyak melakukan dosa. Seorang pelacur hanya atas ihsannya, atas kebaikannya tadi, atas bilanya insaf, orang bukan maksudnya jadi saja-saja beri nak pelacur tadi insaf bilanya beri minum atas kebaikannya beri minum seekor anjing, just nak menunjukkan sepatutnya kita bukannya menzalimi anjing sepatutnya walaupun haram untuk kita pegang, kita nak samak dan sertu, tapi berlaku kebaikan untuk makhluk Allah, masih kita kena teruskan. Jadi ada anjing tadi diberi minum dan daripada beri minum tadi Allah dengan izin Allah beri hidayah kepada yang tu tadi untuk bertaubat, taubat atas dosanya, rasa bersalah, bahawa dirinya tahu dirinya pada benda yang si baik dan dosa dan tangan takdir Allah juga. Dengan takdir Allah juga si panjang lepasnya beri pola kebaikan tadi meninggal dunia. Dan tempatnya di sini syurga. Dengan belas kasihan Allah. Kalau Allah nak bagi syurga atas kebaikan yang kecil pun, dengan kebaikan yang kecil dia pun Allah boleh bagi syurga. Sebab kita jangan cepat melabel orang yang tu masih kafir, yang tu tadi jauh daripada Allah kan, si pernah pergi masjid dan sebagainya. Tapi kita si tahu macam ni penghujungnya, atau apa kebaikannya yang pernah pola, atau macam ni dalam hatinya sebenarnya. Siapa dapat baca hati manusia lain? Wallahu a'lam. Tidak dapat baca hati orang lain, jadi janganlah kita percaya dengan orang lain. Subhanallah. Jadi kerana Allah, di situ kita kena faham bahawa rahmat Allah, pengampunan Allah sangat luas. Sebab bila mana kita belajar malam tu, belajar tentang zakat fitrah, sebaiknya kita belajar untuk ikhlaskan diri. Bukannya sekadar untuk lepaskan tanggungjawab, tapi kita sampaikan zakat fitrah kita bila kita tunaikan tadi memang betul-betul untuk mendapat redha Allah. Kita tunaikan untuk betul-betul dalam hati kita, selain untuk Allah, kita tahu zakat tu tadi akan digunakan untuk membantu mereka yang memerlukan. Asnaf tadi kita sebut ada 8 asnaf tadi yang kita ceritakan, jenis-jenis tadi. Kalau nak belajar, nak hafal, silakan. Tapi yang boleh kita cerita, yang kita ingat selalu, fakir, miskin. Fakir yang memang tak ada rumah, miskin memang ada serba tak cukup lah, dan para mu'alafnya, jadi yang mungkin bermasalah dari segi kewangan, bila dah keluar daripada ni memang mu'alaf, memang layak bantu. Zakat kita ni tadilah digunakan untuk memberi makanan asasi memberi makanan asasi kepada jadi subhanallah. Di situlah tadi kita kena belajar untuk jadi hamba Allah yang sentiasa nak mencari peluang untuk menambah amal. Jadi kerana Allah, segala yang kita lakukan, kalau boleh segala-gala benda, kita malah kita alihkan benda yang berbahaya daripada jalan raya. Contohnya kita tengok ada batang duri yang ni tadi kan, atau tengok paku kita pindahkan daripada jalan. Kita asing, walaupun tak ada upah sebenarnya, tak ada orang upah, tak ada orang tengok, tak ada orang bagi arahan pun, suruh alihlah ni tapi kita buat kerana Allah. Itu salah satu cabang iman yang Allah sediakan. Kita buat sesuatu kerana Allah, walaupun tadi sebenarnya tak ada ganjaran daripada siapa-siapa pun. Ada ganjaran kita buat sesuatu, atau yang selain daripada kata orang kata malu pun sebahagian daripada iman. Jadi kena ada rasa malu tu, kena ada juga. Kena ada rasa malu. Jadi iman ni sebenarnya ada banyak indikator. Jadi tanya diri masing-masing, adakah kita kategori orang yang beriman atau bertakwa? Kita mengeluarkan zakat tadi, kita menjaga solat kita beriman betul-betul, yakin kepada perkara yang Allah wajibkan, perkara yang gaib tadi, 6 rukun iman. Allah, malaikat, kitab kita yang turunkan, Rasul, hari kiamat, dan qadar. Jadi ketentuan Allah, takdir Allah, kita pun yakin juga, yakin takdir Allah. Tapi kalau dah berlaku sesuatu, kita tak dapat nak sabar. Lepas, tapi bila dah sebulan, 2 bulan baru kata aku dah sabar lah, aku redha. Itu bukan sabar. Sabar tu bila first kali kena. Bila first kali kita kena, first kita sakit. Macam contohnya bila first tak dapat angkat tangan 2 hari lepas. Tak dapat angkat tangan. Alhamdulillah hari ni dah dapat angkat tangan dah.
Frozen shoulder. Baru faham ada istilah frozen shoulder. Macam tu je. Tiba-tiba Allah petik kan. Dah lahir anak apa semua hari Isnin lepas. Tiba-tiba hari Selasa tu nak angkat tangan tak dapat. Allahumma salli ala Muhammad. Bukan Selasa. Hari Rabu. Selasa, Rabu, Khamis. Hari apa kena hari tu? Hari Rabu lah. Start mengaji. Hari Rabu. Hari Rabu start. Siang tu tak dapat angkat. Jadi Selasa tu dia indong discharge isteri discharge hari Selasa. Dah tak ingat lagi dah. Sibuk. Hari-hari keluar masuk hospital lah. Hari-hari tu keluar masuk hospital, subhanallah. Kita kena sabar. Laksanakan saja. Ni urusan dunia, kita laksana saja. Apa ni kan. Walaupun jadual kita terganggu dan sebagainya. Rutin kita yang kita biasa tadi, kita keluar daripada zon selesa kan. Tapi kita mampu untuk sabar. Kita masih mampu untuk tersenyum. Kita masih mampu untuk melaksanakan tanggungjawab kita yang diwajibkan atas kita. Bukannya terus lupa kan. Terus tak jalan. Tak. Bukan macam tu. Jadi sepatutnya kita teruskan. Jadi subhanallah, apapun yang Allah takdirkan dari kita sakit, kita sihat dan sebagainya, hadapi dengan syukur, hadapi dengan sabar. Jadi kalau Allah, setakat tu je dapat kita kongsikan. Ada soalan-soalan lagi ke? Nak tanya soalan? Alhamdulillah, ramai yang join kita. Malah tadi macam ada orang baru Siapa yang baru join tadi? Okey, Alhamdulillah. Jadi apa pun, setakat tu je Rosyah dapat kongsikan. InsyaAllah kita akan berjumpa lagi malam esok. InsyaAllah, kita kena sebut insyaAllah. Sebab tak tahu umur kita panjang tak panjang. InsyaAllah maksudnya dengan izin Allah. Jadi jangan berjanji dengan orang. Ini dia satu pesanan. Jangan berjanji dengan sesiapa. Seolah-olah kita pasti benda tu akan berlaku. Tak ada orang pasti apa benda yang berlaku. Jadi sebab itulah Allah sendiri sebut dalam Al-Quran, sebutlah insya-Allah. Bila mana kita berjanji untuk berjumpa atau ni kan, insya-Allah. Kita sebut insya-Allah dengan izin Allah. Tapi jangan guna style Malaysia, sebut insya-Allah tapi tak datang. Itu insya-Allah tapi tak hadir kan. Tak ada. Insya-Allah sebut insya-Allah hadir. Atau insya-Allah tak hadir. Jadi kena sebut insya-Allah tu, insya-Allah apa? Insya-Allah hadir ke insya-Allah tak hadir. Jadi kadang-kadang orang kat Malaysia ni sebut insya-Allah tapi tak hadir bila kata nak datang atau dan sebagainya. InsyaAllah beli. Tapi tak beli barang. Jadi kalau tak beli, kata tak beli. Kena jujur. Kita kena jujur. Tak ada kemampuan ke apa ni, insyaAllah. Belajar untuk jujur, insyaAllah. Walaupun susah macam mana sekalipun, insyaAllah. Di situ ada kebaikan. Tapi kalau kita mengelak, dia akan mendatang bermuslihat atau ni tadi kan. Berhelah lagi teruk lah. Berhelah lagi teruk, maka dia akan mendatang mudarat. Akan jadi beban kepada kita. Jadi Allah itu saja. Moga bermanfaat kursi malam ni. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mohon maaf atas segala salah silap dalam perkataan. Kita akhirkan majlis ilmu kita dengan tasbih kafarah dan suratul subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustaz. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Okey, kami mohon izin untuk tamatkan video chat. Terima kasih.